Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam kuliah tafsir surah tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitulah surah-surah pilihan. Saya minta maaf minggu lepas kerana tak ada royak maklumat, kuliah kita tak ada. Sebab tiba-tiba kena pergi Kuala Lumpur. Macam yang asalnya nak pergi Komi, tapi paksa pergi hari Rabu menyebabkan kuliah pada malam Komi itu tak ada. Alhamdulillah malam ni kita dapat sambung sekali lagi. Kita telah masuk dalam mukadimah ataupun perbincangan awal tentang surah Al-Kahfi. Iaitu surah Al-Kahfi ini surah yang ke-18, surah Makkiyah, mengandungi 110 ayat dan dinamakan surah Al-Kahfi kerana ada disebutkan cerita tentang penghuni-penghuni gua daripada ayat 9 hinggalah ayat 20 surah Al-Kahfi. Dan kalau kita tengok selain pada Nabi menggalakkan kita baca surah Al-Kahfi ini, ialah kalau tengok latar belakang bapa surah ini diturunkan. Dalam surah ini ada beberapa cerita, ada 4 semua sekali cerita yang membawa pengajaran yang besar kepada kita. Dia ceritanya kalau kita tengok dalam tafsir ni, bila Nabi berdakwah di Mekah, banyak orang masuk Islam, dakwah Nabi ini ditentang oleh orang-orang kafir musyrik yang terdiri daripada keluarga baginda sendiri pada waktu itu. Dan bila demo ni tak boleh nak berlawan dengan Nabi, nak sekat pun tak boleh, dakwah Nabi kau berkembang. Akhirnya sebahagian daripada mereka ni jumpa dengan orang Yahudi. Masa tu orang Yahudi ni ada di semenanjung tanah Arab, di Jazirah, iaitulah di sekitar Madinah, di Najran, kemudian di Khaybar. Itu antara berada di Madinah sendiri dengan beberapa kabilah pada waktu itu. Jadi demo ni kita jumpa dengan Yahudi ni cerita tentang seorang manusia yang bernama Muhammad ni yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Jadi lagu mana nak berhadapan, nak berlawan dengan Muhammad ni. Jadi orang Yahudi bui cadangan. Dia kata mu balik tanya orang ni, mengaku Nabi ni tiga perkara. Kamu tanya dia 3 perkara, kalau dia boleh jawab, memang dia ni Nabi sungguh. Kalau dia tak boleh jawab, cek pelawak. Tu bahasa dia. Iaitu pertama mu tanya dia tentang kisah pemuda yang melarikan diri dan nusuk dalam gua. Cerita ni orang Arab tak tahu. Orang Arab, bangsa Arab tak tahu. Tapi cerita ni ada dalam tradisi Kristian. Ada dalam Bible dan dalam kalangan orang Kristian. Tapi orang Arab tak pernah dengar cerita ni. Kemudian yang kedua, kamu tanya dia tentang seorang raja yang hebat yang bergerak daripada timur ke barat, menguasai timur dan barat. Di timur pun dia jadi raja, di barat pun dia jadi raja. Gajah takluknya besar. Mu tanya orang ngaku Nabi, dia tahu ke tak cerita ni? Dan yang ketiga, mu tanyalah dia tentang ruh. Tentang ruh. Sebab dalam Quran ni kalau tengok ada ayat-ayat yang bermula dengan wayas'alunaka. Ulama menjelaskan bila wayas'alunaka mana ada isu dalam masyarakat. Orang nak tahu jawapan, maka orang pergi jumpa Nabi. Dia tanya Nabi tentang benda-benda ni. Sebab tu baik wayas'alunaka anzil qarnain, wayas'alunaka anil mahid, wayas'alunaka daripada gotur apa macam-macam. Macam-macam wayas'alunaka. Jadi wayas'alunaka ni ada isu yang berlaku dalam masyarakat dan sahabat kita tanya Nabi minta penjelasan. Sebab tu kalau kita jumpa dalam Quran ni ada beberapa tempat dia bermula dengan wayas'alunaka. Wayas'alunaka. Jadi kita tanya 3 perkara ni. Bila orang Arab Mekah ni kita tanya 3 perkara ni, Nabi kata tak apalah, esok mu marilah aku jawab. Nabi kata mari esok. Jadi balik. Bila balik tu wahyu tak turun. Tuhan tak turun wahyu, tak ada jawapan. Kata tak silapnya dalam dekat 2 minggu tak turun wahyu. Sehingga Nabi ni tak tahu nak ke mana dah.
Nak jawab tak boleh. Moga Nabi jawab dia bergantung kepada wahyu Allah. Sebab cerita ni cerita yang Nabi sendiri pun tak tahu. Tak ada dalam buku. Kalau dah ada dalam buku kamu boleh baca. Orang Arab sendiri pun tak tahu benda ni. Jadi itulah. Lalu lepas pada Tuhan turun jawab. Tuhan jawab dalam surah ni pertama ialah tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta, daripada ayat 9 tu, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajabah. Lepas tu ayat seterusnya ni kita akan jumpa lepas ni, wa yasalunaka anzil qarnain. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain, iaitu orang yang mempunyai dua tanduk. Mana kita cerita ada tanduk sungguh ke ataupun maksud gapo dua tanduk. Lepas tu yang ketiga, wa yasalunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. 3 perkara. Jadi 2 ni dijawab dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi tu yang jawab. Kalau kita nak baca cerita ni. Yang kedua, wa yasalunaka anzil qarnain ni pun ada dalam surah Al-Kahfi. Tapi tentang ruh ni tak ada dalam surah ni. Ayat wa yasalunaka anir ruh ni duduk dalam surah yang lain. Tapi semua tu dijawab. Nanti kita sapa tempat dia, kita akan bincang dengan lebih panjang. Jadi selepas Allah SWT bermula ayat 1 hingga ayat 8 ni menceritakan kepada kita tentang pertama tentang Quran. Saya sebut dah dulu. Quran ni suatu wahyu. Wahyu dalam pegangan Islam kita ialah benda yang diturunkan daripada langit, iaitu daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Mari daripada langit. Sebab itulah ayat-ayat bila Tuhan kecek tentang wahyu ni dia guna anzala, fi'il muta'addi. Kalau kita ngaji bahasa Arab ni dia panggil fi'il muta'addi. Dan dia sebut juga nazala. Nazala maksud bawa turun. Dia tidak nazala. Nazala ni kita turun sendiri. Kita turun sendiri kita panggil nazala. Tapi bila sebut anzala, mana ada orang buat turun. Nazala pun ada orang buat turun. Jadi ayat ni surah Kahfi dimula alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yakul lahu iwaja. Jadi Tuhan royak, Tuhan buat turun Quran ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia walam yakul lahu iwaja, dia tidak belok. Qayyiman, Quran ni maksudnya tetap, jelas, betul. Tu masuk qayyiman. Kalau kayu ni, kayu lurus. Sepotong kayu tu tegak serik, potiye dia nak serik. Kalau jalan-jalan yang lurus, tak ada kona-kona, itu dipanggil qayyiman. Jadi Quran ni ialah sifat dia qayyiman, lurus. Sebab dia mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Quran ni ialah wa yubasyirul mu'minin, bawa khabar gembira kepada orang beriman. Gapo dia khabar gembira? Kalau kita beriman, kita melakukan amal soleh, insya-Allah esok Tuhan beri ganjaran dengan pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam syurga. Tu masuk yubasyirul mu'minin. Tapi syarat ni alladzina ya'malu ya'maluna sholihat, beriman dan beramal soleh. Syarat nak masuk syurga ni Tuhan beri mudah ya. Nombor 1 iman, yang kedua amal soleh. Tidak payah, kena ada iman. Tapi iman ni biar iman yang betul. Iman yang dalam kitab ataupun pondok dia sebut iman hak tak purah. Putih supaya kain putih, tak ada petik sawo. Tu masuk iman. Iman yang murni. Iman yang tak ada sebagai keraguan. Tidaklah kata beriman ngucap 2 kalimah syahadah, pergi masjid, lepas tu pergi cari puja pokok kayu, puja pusu sebagai contohnya. Tu tak silap gitu. Iman ni iman yang betul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan mengikut rukun iman tu. Lepas tu ada amal soleh. Amal soleh amalan yang betul. Betul ni maksud betul nombor 1 berdasarkan Quran, yang kedua berdasarkan hadis. Sebab tu dalam Islam amal kita ni tak boleh pandai-pandai reka. Terutamanya ibadat. Ibadat ni tak boleh memandang. Kita nak buat lagu tu buat tak boleh. Sebab ibadat-ibadat ni barang yang ditentukan oleh Nabi dasarkan Quran. Jangan memandang-memandang. Bila kita memandang adalah tu istilah bid'ah. Bid'ah ni buat benda hak Nabi tak ajar. Bukan hak tak ada zaman Nabi. Hak maksud kita bid'ah yang dolalah ni. Imam Syafi'i dia hurah bid'ah ni ada 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi huraian Imam Syafi'i ni berdasarkan bahasa. Sebab semua benda hak tak ada zaman Nabi, hak baru semua bid'ah. Cuma kata Imam Syafi'i bid'ah ni ada hak boleh ada tak boleh.
Tu sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Tapi kalau kita ambil dari segi istilah, ngaji sungguhnya, bila sebut bid'ah, barang itu salah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Beringatlah dengan benda hak dibuat-buat ni. Sebab setiap benda yang dibuat ni Nabi kata bid'atun. Bid'ah. Bar bid'ah ni dhalalah, sesat lalu. Jadi kena cermat bab tu. Tak ada bid'ah hak sebenarnya hak betul. Benda baru ada betul ada salah. Contohnya semaya tarawih Jumaat. Zaman Nabi ni Nabi tak Jumaat tarawih. Nabi tubik malam mula-mula sahabat pakat turu semaya tarawih. Lepas tu Nabi masuk bilik dia. Mari malam yang kedua kohor ramai mari tarawih dengan Nabi. Masuk malam yang ketiga kohor ramai lagi. Bila Nabi tengok tu malam keempat kelima Nabi tak tubik. Tak tubik semaya tarawih di masjid sapalah habis puasa. Nabi tak buat. Nabi buat sorang dalam bilik dia. Bila sahabat tanya buat apa ya Rasulullah? Dia kata aku tak siap buat ramai-ramai dengan puak-puakmu ni, aku takut jadi wajib. Aku bimbang takut jadi wajib. Sebab kalau jadi wajib, masalah lah kita nak sembahyang tarawih ni. Tak boleh jual pasal malam lah. Tak boleh nak pergi maiding lah jawab dia. Kalau wajib. Jadi Nabi nak mengelakkan jadi wajib, Nabi tak tubik. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar tak buat tarawih ni Jumaat. Dia tak buat. Gelak masjid. Tapi ada orang mayat. Ni stopok sini stopok. Mari zaman Sayyidina Umar, stopok situ stopok sini. Geger dalam masjid, mu baca untuk email, apa 45 untuk email. Lalu Sayyidina Umar kata aku serabut tengok ni macam-macam jenis biasa. Umar kata dia panggil seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Aqra'uhum lil Quran. Orang yang paling sedap baca Quran. Sahabat Nabi yang paling sedap baca Quran ni ialah Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat disebut bila dia baca Quran malam-malam dia baca Quran sebelum tidur ni, malaikat turun. Malaikat turun dengar. Tu sebab lagu tu hebat tak hebat dia. Sebab dia bila dia baca Quran tu dia nampak kuda dalam kandang dia tu gelisah. Lepas tu dia nampak cahaya dalam gelap. Tokon ni. Jadi dia berhenti. Dia berhenti baca Quran hilang cahaya. Dia sambung pula Quran, tubik pula cahaya. Jadi dia takut. Suruh takut. Gapo dia ni mari mak kita nampak cerah mata dalam gelap kan. Ingat apa si Torah ke apa. Kalau Melayu ni. Lalu dia esok dia pergi jumpa Nabi. Dia cerita ke Nabi. Nabi kata malaikat turun nak dengar mu baca Quran sebab sedap. Kita ni kalau baca Quran silap-silap hujan. Malaikat tak turun silap-silap hujan kata kena boleh. Kokak-kokak ikut dia tak. Baris panjang pendek. Sebut tak kena. Jadi orang Jawa samian tu samingan. Waktu tu bit zaitun sami'un tu. Sami'un zaitun sami'un tu sami'un. Harap dia ambil Quran tapi lidah Jawa jadi sami'un. Samingan basiro. Jadi Umar panggil Ubay ni kata start pada malam ni mu jadi tu imam semaya tarawih. Dan semua orang ni jangan buat jemaah sendiri, semaya dengan Ubay. Bermula pada situlah orang Islam ni semaya tarawih secara berjemaah dan 20 rakaat. Mengikut riwayatnya. Bermula situ 20 rakaat. Zaman Nabi tidak 20. Nabi semaya malam dia tak pernah lebih pada 11, tak pernah kurang pada 9. Kalau kita baca dalam hadis. Semaya malam Nabi ni tak pernah kurang pada 9 rakaat, capur witir, tak pernah lebih pada 11. Tapi Nabi semaya ni start pukul 2, pukul 3 pagi rapat subuh. Rapat subuh. 11 rakaat Kita 20 rakaat. Tak ada masuk cendol. Sudah dah maya kita 20 rakaat. Nabi ni sebelah start pukul 3 rapat subuh. Panjang Nabi baca berapa surah. Kadang dia baca 3-4 surah 1 rakaat semaya. Surah Baqarah, surah Ghatu, surah Ghani. Kita kalau tu imam baca panjang mengepek dah. Kalau kita lah. Balik pada cerita kita nak ayat. Jadi bila Umar buat benda ni, zaman Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat. Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang sebaik-baiknya kata Umar. Jadi perbuatan dia tu kerana tak ada zaman Nabi bid'ah di segi bahasa.
Tapi di segi hukumnya itu adalah sunnah. Sunnah sahabat dia panggil. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku, kata Nabi. Dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, khalifah-khalifah yang kemudian daripada aku, iaitu mengikut ulamanya ada 5 khalifah ar-rasyidin ni. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz pada zaman kerajaan Umayyah. Jadi 5 ni ulama menganggap al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Dan Nabi kata pegang kepada hak demo ni buat ni, abdu 'alaiha bin nawajiz. Kekohlah Nabi kata dengan gigi gerahammu. Abdu ni kalau kita kekoh kat supaya budak kecil kekoh. Dia kekoh budak bertepik kita tu. Budak kecil ni dia kekoh sungguh. Jadi itu abdu tu Nabi kata kekohlah dengan sunnah aku, sunnah sahabat. Ana pegang teguhlah sunnah aku, sunnah sahabat ni bin nawajiz dengan gigi geraham kamu. Nak royak pentingnya kita memelihara sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi dan mengelakkan daripada benda-benda yang direka. Ya kita panggil bid'ah yang boleh menyebabkan kita dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Balik pada asal, balik pada perbincangan kita. Jadi syarat kita ni iman, kemudian amal soleh. Amal soleh menepati sunnah, menepati Quran. Dia kena pada tepat. Amal soleh ni kena pada tepat pun soleh. Kalau tak kena pada tepat, tak soleh. Kita masuk mesyuarat ngaji Quran. Kita mari tempat orang mengajar, kita baca Quran. Tak betul. Dia tidak panggil soleh itu. Walaupun perbuatan baca Quran itu bagus. Tapi dalam mesyuarat, orang tak baca Quran. Orang mesyuarat. Mari tempat orang mengajar, tak boleh baca Quran. Sebab kita duduk dengar orang mengajar. Itu maksud dia tu. Amal soleh ni perbuatan yang betul kena pada tepat. Sebab tu dalam kitab macam-macam dia urang. Amal soleh digabung. Amal ulil sokmo ni pasal nak suruh kita faham. Nak suruh kita faham. Contohnya kalau kita duduk semaya tepi sungai ataupun tepi laut, ke tepi tasik, ke tali air, ke duduk tengah semaya fardu, tiba-tiba ada orang lemah. Orang lemah minta tolong kita. Maka kata ulama yang afdalnya pergi tolong orang lemah dulu. Berhenti semaya. Walaupun semaya kita tu semaya fardu. Kita kata nak habis dah waktu, nak habis waktu pun nyawa manusia lebih besar. Semaya tu boleh kotor. Kalau habis waktu kita qada lah, tak ada arah. Tapi nyawa orang. Jangan buat juru kata, nantilah nak habis 4 rakaat. Mampu kerah kau tu alai. Kalau tunggu nak habis 4 rakaat, kita pula baca surah Al-Baqarah. Kau hafal lambat habis. Baqarah so baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak habis waktu tu gak. Orang gauk kat nyanyo lah. Kalau orang gauk tak boleh berdiri lama. Jadi tolong dulu orang lemah. Tolong orang lemah. Tu dikatakan amal yang soleh. Kalau orang mari rumah kita, kata ulama dalam kitab. Orang mari rumah kita, orang ni jarang mari ataupun tak aja mari. Mari daripada jauh, mari nak jumpa kita ada hajat. Pada waktu tu Nabi kata, layan dia, dan ulama Puhura, layan dia tu lebih afdal pada kita pergi semai jemaah. Lebih afdal daripada kita pergi semai jemaah. Ni ada setengah orang mai di rumah kat orang bel. Duduklah, hang nak pergi mai. Dia tinggal kawin dalam rumah, duduk dengan bini dia dengan gapo, dengan muhrim duduk dalam rumah. Tak betul. Kalau kita nak pergi semai jemaah juga, ajak dia mai kita pergi mai jemaah dulu. Lepas kita buah, tak apa. Ni kadang duduk mata, hang nak pergi semai jemaah. Nak ayat jauh, tak betul dari segi agama, tak betul. Melayani tetamu itu lebih afdal pada waktu tu. Baik juga kalau kita lapar. Kita lapar tu, orang Kelantan kata nak kebuluran. Kena makan dulu sebelum pergi semai jemaah. Jangan buat jauh nak mai jemaah dulu, biarlah perut polah. Pakak mula duk nyepah kata imam, banjir tu imam dia baca. Nak ayat ni lah, kepahaman ni lah baru betul kita dalam agama. Hak ni menjadikan amal kita soleh. Jangan kerana joruh ni duk tengah jadi polis, jaga trafik light, tiba-tiba orang bel, dia pun pakai kat takbir. Tengah-tengah cabai pak tu, Allahu akbar, kerana nak semaya awal waktu kononnya nak juru. Akak takbir, lok kau wajak sudahlah kerja tu, bukan kerja kita. Tu nak ayat ni lah kata amal soleh.
Situ penting untuk kita faham. Baik. Sambung pada cerita kita ni. Kemudian orang ni pun yang kedua tujuan Quran ni wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada, memberi ancaman kepada orang yang syirik. Yang menjadikan ada sekutu bagi Allah, iaitu syirik. Syirik ni ada banyak jenis. Ada syirik yang menduakan Tuhan. Dia kata Tuhan ni dua, macam orang gapuk agama Majusi. Agama Majusi ni dia percaya Tuhan ni dua. Dia panggil Ahura Mazda. Nama dia Ahura Mazda. Tuhan cerah, Tuhan gelap. Tuhan baik, Tuhan jahat. Ini agama Majusi. Tak ada dah dalam dunia ni kecuali di Iran. Iran ni ada lagi agama Majusi, orang amal lagi. Ada ketik dia di Iran. Yang kedua syirik dalam bentuk tiga, Trinity. Pertama ialah Hindu. Hindu ni dia percaya kepada tiga Tuhan. Iaitulah Brahma, Shiva, Brahma, Vishnu. Vishnu, Shiva, Brahma. Itu tiga Tuhan dia. Vishnu, Shiva dan Brahma. Itu tiga Tuhan dia. Itu sebab tu kita tengok cerita India, cerita Nustai kan, padri-padri dia ataupun cerita zaman dulu, dia pergi jenis tombok tu hak tiga. Pernah tengok dari cerita lama kan? Cerita lah ni pada kadang-kadang kalau cerita zaman dulu, dia pergi ni macam lembing tu ada tiga mata. Itu berdasarkan tiga tadi lah. Tiga Vishnu, Shiva dan Brahma. Mari Kristian pula tiga pula. God the Father, God the Son and Holy Spirit. Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan Roh yang suci. Iaitulah Roh yang suci ni Jibril alaihi salam. Jadi dia panggil Trinity. Itu syirik bentuk yang kedua. Yang ketiga syirik ni percaya Tuhan ni banyak. Lama Tuhan yang kita panggil dalam istilah orang putih polytheism. Atas tu tadi dualism. Apa ni tritheism. Yang ketiga ni ialah polytheism. Polytheism ni Tuhan ramai, Tuhan banyak. Macam orang Arab jahiliah masa tu dia ada 360 berhala sekeliling Kaabah. Berhala ni ada bentuk ular, ada bentuk leh, ada bentuk singa, ada bentuk orang. Ni hak bila Nabi buka kota Mekah pada tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi peracur semua ni tinggal Kaabah sebutir. Tu dia dunia ni Tuhan buat ialah untuk menjadi zinah. Ayat nombor 7. Ambil ayat dah, kita ambil poin-poin. Kita tak pergi sesuai ayat. Tuhan buat dunia ni ialah untuk zinah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami ciptakan ataupun jadikan dalam dunia ni zinatan laha, hiasan bagi dunia. Hiasan kepada dunia. Tujuan apa Tuhan buat ni? Dunia ke comel, dengar hartanya banyak, dengar bergotu. Dunia ni ada berlaku atas dunia ni. Semua barang ada yang boleh melekakan manusia. Apa tujuan Tuhan buat ni? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sebab kami nak uji manusia ni, siapa dia amalan dia yang terbaik. Aku macam-macam dia nak, harta, kedudukan, pakak, pengikut, gotu-goni dia nak belaka. Lagu mana dia hidup? Kita hidup dengan lagu mana? Tuhan wi pakak kita buat guana dengan pakak. Tuhan wi harta pada kita buat guana dengan harta kita. Tuhan wi pengikut ramai, kita buat guana dengan pengikut kita. Tuhan wi kedudukan, kita buat guana dengan kedudukan kita. Kalau kita buat molek, itu dikatakan amal yang soleh. Kalau kita buat tak molek, amal yang jahat, masuk neraka kita. Itu masuk linabluwahum, untuk kami menguji. Jadi hak gapo kita boleh atas dunia ni, ujian Tuhan berlaku. Tuhan wi pitih banyak, buat gapo dengan pitih? Selain pada mu makan minum. Bah mu makan tu pula menasabah ke tak? Atau makan kok si? Lepas tu hak lebih buat gimana pitih? Tu Tuhan tanya, ilmu, hak cabaran paling besar ilmu. Bagi kita orang ngaji ni, kita duduk pondok apa ilmu. Kita tahu macam-macam, kita ngaji, kita rajin baca dengar ustaz ngajar, orang ngajar di masjid ke apa, kita buat guana dengan ilmu kita. Kita amal kata amal ilmu. Ni cabaran besar pada kita. Orang wi pakak kita guna untuk kepentingan diri kau ataupun kita guna untuk berbakti kepada orang, tolong orang ke apa semua. Ya, nak ni semua ni dia panggil ujian Tuhan kepada kita linabluwahum. Kalau kita buat dengan comel, insya-Allah harta kita ni boleh bawa kita ke syurga. Ilmu kita boleh bawa ke syurga. Sebab tu orang cerdik,
Bila harta dia banyak, dia kau rajin sedekah. Setengah orang tu harta banyak, itu bibi kau orang, bibi aku makan sendiri. Sebenarnya kita makan ni atas dunia ya. Hak kita sebenar, harta kita sebenar di akhirat. Ada orang ni ceritalah. Dia ni orang kaya. Ya, tapi rajin bagi biti berapa semua ke orang. Orang mau kata dia banyak harta dia. Benar tak banyak dia tu. Hak aku ada ni hak aku sedekah kat orang tu lah. Hak tu lah harta aku sebenar atas dunia ni habis belaka. Kita ada biti makan sedap-sedap. Jadi gapo? Tidak jadi najis. Jadi tahi makan wagyu daging lembu sedap tu makan. Lepas tu makan gotok mahal-mahal. Tapi semua takkan jadi najis. Buai kok punggung. Buh dalam mulut hari ni esok buai. Kadang-kadang tak ada esok. Makan-makan mulah perut dah. Unggah cari jambe. Tak cara kau berapa. Buai dah kita makan. Tapi hak betul-betul kekal dengan kita, hak kita sedekah. Kita belanja tu kita beri sedekah sikit. Walaupun sikit kita beri tapi lama-lama dia kau banyak. Hak ni sebenarnya bekal kita sebenar di akhirat. Tu lebih kurang perbicaraan awal. Lepas tu barulah masuk surah ayat 9 hingga 20 ni kisah tentang Ashabul Kahfi. Jadi tadi saya sebut, mari cerita Ashabul Kahfi ni bila orang Arab musyrikin Mekah ni kita tanya Nabi. Antara soalannya ialah tentang Ashabul Kahfi. Lalu Tuhan jawab dengan ayat bermula am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajabah. Jawapan ni ta tu adakah engkau tu boleh jadi nabi, boleh jadi orang Arab dan boleh jadi kita. Cerita Ashabul Kahfi ni memang pelik bagi orang Arab sebab dia tak pernah dengar. Mati 309 tahun hidup balik. Memang pelik lah kan? Mati dah. Ditidur dalam Quran dia sebut ditidurkan. Tidur tu matilah sebab tidur ni adik-beradik mati. Tidur ni adik-beradik mati. Sebab tu kalau orang tidur kita jangan gerak tak tu kalu. Masa tu dia ruh tubik. Sebab tu kita kadang-kadang pasal ke kita sendiri kadang bila kita kejut bangun tu kita macam orang kata hilang nyawa. Lepas tu pening tak tu kalu pasal ruh tak ada masuk. Ruh ni dia tubik ke kepala. Dia berderak juga seperti kita. Kita tidur malam dia pergi maiding. Dia pergi situ sini. Sebab tu orang setengah orang cerita jumpa dengan orang tu, jumpa orang ni. Sebenarnya roh kita. Roh kita tu jalan. Dalam satu hadis disebut arwah junudum mujannadah. Nabi sebut dalam satu hadis. Ada dalam kitab. Arwah junudum mujannadah. Roh-roh ni ialah serupa tentera. Tentera hok mari penuh semua dia. Bila dia jumpa dengan hok dia kenal, dia masuk dekat. Bila jumpa dengan dia tak suka, dia tak masuk dekat. Berlakunya mana? Di alam ruh. Waktu kita tidur. Masa itulah ruh kita tubik. Sebab tu kita mimpi jumpa dengan orang mati, jumpa dengan saing. Macam-macam antara mimpi kita tu ialah ruh kita berjalan. Sebab tu Nabi ajar kalau orang tidur nak gerak, jangan gerak ngekejut. Kalau nak pegang kaki dulu. Pegang jari kaki dia, kita ramah. Kalau tidak pun kita panggil slow-slow. Jangan pergi, hoi bangun weh. Salah tak ada, ruh dia tak ada masuk. Nyanyilah kita. Dia bangun dah ruh tak ada masuk lagi. Jadi Nabi ajar dalam kitab tu dah ulama pun sebut kita pergi pegang jari. Pasal ruh mari ke kepala. Ruh masuk ke kepala. Jadi kita pegang ramah. Bangun bangun. Bangun subuh dah ni. Bangun orang nak jam dah tu. Engkau jenera kan waktu orang mengajar. Jadi kena gerak juga. Bangun tu dia kata. Jadi caranya lagi tu dalam kitab. Sebab roh kita ni jalan. Dia jalan. Pergi situ, pergi sini. Balik. Sebab tu kadang kita mimpi pelik-pelik. Mimpi pelik-pelik tu sebab perjalanan roh di alam rohani. Sebab alam ni ada banyak. Alam roh, alam malaikat, alam manusia, alam gotu dia panggil alam ar-ruh. Alam roh. Pertemuan ni boleh berlaku di alam rohani. Tu balik cerita. Baik. Lepas pada tu, jadi mu anggap benda ni pelik kau. Dimati ke 309 tahun. Sedangkan kata Tuhan, dunia ni sebenarnya lebih pelik lagi. Kejadian dunia, langit bumi, aku buat 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni dengan segala isinya hak ni hak tu lebih pelik lagi. Kalau bos setakat nak tidur 309 tahun, lepas tu bangun balik tu hijau kecil je bagi Tuhan. Kita manusia, kita kalau kata semesik. Kereta boleh buat.
Tak okey, kereta kopi tak boleh buat. Tak okey, basikal tak boleh buat. Kereta boleh buat. Kereta kebal boleh buat. Rumah batu boleh buat. Tak okey, gua air tak boleh buat. Mudah lagu tu nak kecek. Jadi kalau dunia sebutir hak pelik ni aku boleh buat manusia, tak okey lah aku tak boleh buat. Mati 309 tahun aku pergi duduk balik. Sebab tu dia start dengan ayat ni, am hasibta, adakah kamu menganggap bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ni ialah papai batu. Zaman dulu saya dia tengok masa saya ngaji, tapi saya tak ada ngaji, orang dulu tulis atas papai batu. Ni Cik Imewi ni best dengan dia tu ngaji sekolah bawa papai batu. Sekeping ini tulis atas tu pas sapu, tulis atas tu sapu. Saya tak ada pakar, tapi saya dia tengok, dia panggil atas luh, tulis atas luh tu. Jadi Ar-Raqim ni macam papai batu tu lah, tanda tanda tepat tu. Bila orang jumpa gua tu ada tulisan situ. Jadi waktu dia kata Ashabul Kahfi war Raqimi, benda yang pelik. Lalu tu saya cerita daripada ayat 10 ni, lagu mana demon ini boleh jadi masuk dalam gua. Cerita ni kalau kita baca dalam buku panjang, kita cuba perekah boleh. Dia zaman ni zaman selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa lebih kurang 700 tahun. Ada satu tulis saya sebut peristiwa ni berlaku lebih kurang 700 tahun selepas Nabi Isa. Nabi Isa ni buat mari agama Islam juga. Cuma orang tukar kemudian jadi kita panggil Kristian. Tapi agama sebenar Nabi Isa ni agama tauhid. Agama tauhid bawa serupa nabi-nabi yang sebelum. Dah disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipesong ke agama ni oleh paderi-paderi. Sehingga tubiklah Tuhan bapak, Tuhan anak. Dan dianggap Nabi Isa ni anak Tuhan. Alasannya pasal tak ada pok. Tak ada pok. Jadi tiba-tiba beranak. Ayah tak ada. Maka sebab tu dianggap Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi kepercayaan ni kepercayaan yang salah. Hak Nabi Isa sebenarnya bawa tauhid. Sebab dalam Quran pun Tuhan cerita, Nabi Isa bahas dengan kaum dia, mu anggap aku ni Tuhan. Mu sembah aku tak boleh. Nabi Isa kata, aku ajak mu ni sembah Tuhan, bukan sembah aku. Walaupun aku ni pelik, boleh perhidup orang mati, boleh mengobat orang sakit, dah tahu gapo hak mu buat di rumahmu, memang pelik lah. Boleh jalan atas air. Nabi Isa ni antara kelebihan dia jalan atas air. Dia perhidup orang mati. Tapi aku ni bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi lepas Nabi Isa ni ada orang jadi kufur. Dah berlaku pada lebih kurang dalam tahun 230 Masihi. Masa tu seorang raja Rom, masa tu kerajaan Rom, mereka kerajaan Romawi ni besar kerajaan dia ni sehingga seluruh semenanjung tanah Arab. Pada waktu dia jajah semenanjung bukan Arab betul ni, dia tak mari, tapi sebelah Palestin, Mesir ke apa semua ni, Afrika ditakluki pada waktu itu. Jadi raja ni nama Decius, Decius, Decius. Dalam kitab Arab dia panggil Decianus, Raja Decianus. Jadi dia ni tidak berimej kepada Nabi Isa, dan siapa-siapa berimej kepada ajaran Nabi Isa dia igat, dia bunuh. Ni ganahnya raja ni. Jadi kebetulan ada sekumpulan pemuda ni, kalau kita baca dalam setengah tulisan, pemuda ni bukan orang biasa. Dalam setengah buku dia kata askar, 7 orang ni tentera. Tapi dalam ada tulisan kata demon ni anak orang besar-besar. Ada anak menteri, ada pegawai kanan kerajaan, ada orang sedap-sedap, anak orang kaya, bukan orang dogo-dogo. Jadi pemuda ni berimej dengan ajaran Nabi Isa. Jadi bila raja ni tahu, raja paksa demon ni supaya tinggal agama Nabi Isa. Dah ugut nak bunuh. Lalu demon ni lari, bawa diri bersembunyi di suatu tempat dalam gua. Tu cerita dia secara reka. Dan tu ada jumlahnya macam-macam. Kalau kita baca dalam tulisan, ada kata 4 orang, 5 capur nganyi dia seko, ada kata 5 orang ne capur nganyi, ada orang kata 7 cap apa ni ne orang seko anjing. Jadi ini pun Tuhan sebut dalam Quran ni. Tuhan kata dalam Quran pun Tuhan sebut. Cuma hak jelasnya ialah 7 orang. 7 orang semua sekali capur dengan seekor anjing, nama Kitmir. Jadi lapar dengan anjing tersebut. Jadi demon ini bila dah raja nak bunuh dia, nak paksa dia pakak 7 orang ni, lagu mana nak buat kita? Kalau kita duduk sini kena igat, kena bunuh. Ataupun dipaksa masih jadi kafir. Keluar daripada agama Nabi Isa. Lalu dia pakak kita bawa diri ya. Tinggal habis harta kesenangan ya. Bagi selas pinggir ya berlaku.
Waktu nak pergi inilah dia baca doa dalam ayat 10 ni, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ni doa ashabul kahfi. Sebab nak pergi ni tak tahu nak pergi mana. Topik daripada negeri nak pergi mana tak tahu ni. Pakai pergi ikut kaki ya. Macam kita lah ni kita tahu destinasi, lari Korea ko, lari Jepun ko, lari Malaysia ko, lari mana Pola ko mana. Masa tu dia tak tahu nak pergi mana, pakai turut kaki. Asal selamat ya. Jadi sebelum topik ni dia baca doa, minta bimbingan Tuhan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami rahmat daripadamu. Wahai lana min amrina rasyada, dan berilah petunjuk kepada kerja buat kami. Doa ni penting untuk kita baca. Bacalah kalau boleh ngapa doa ni, baca tiap-tiap kali lepas mayat, sebab besar fadilat doa ni. Sebab kita dalam hidup ni perlu kepada rahmat Tuhan. Dalam doa ni dia minta rahmat. Dia tak minta selamat, tak minta apa, sebab selamat ni sebahagian pada rahmat Tuhan. Dia tak minta sehat, sebab sehat ni sebahagian pada rahmat Tuhan. Dia tidak minta cerdik, sebab cerdik ni sebahagian pada rahmat Tuhan. Jadi dia ambil ibu selalu, iaitulah rahmat. Tuhan wi rahmat kepada kita ni macam-macam. Tuhan wi kepada makhluk ni. Tuhan wi akal tu rahmat. Tuhan wi kesihatan, rahmat. Tuhan wi cerdik, Tuhan wi harta. Binatang ni Tuhan wi petunjuk kepada binatang. Siapa dia boleh hidup, cari makan sendiri. Mana ada binatang masuk sekolah? Mana ada binatang kerja makan gaji? Tak ada. Tapi boleh hidup, boleh ada. Tak gantung kepada manusia, tak gantung kepada siapa-siapa. Tak gantung ke kerajaan, tak gantung kepada orang. Boleh hidup, boleh ada. Boleh perang anak. Kucing itu gak berapa ramai anak dia? Mentah-mentah beranak, mentah-mentah beranak. Boleh ada. Tak ada duk kalut cari welfare, kau cari apa, tak ada. Ini dikata rahmat Tuhan. Jadi dalam doa ni, benda besar yang kita manusia perlu dalam hidup ialah rahmat. Sebab tu kita demo ni 7 orang daripada gua ni tubik Rabbana atina min ladunka rahmah. Mintalah Tuhan beri rahmat. Dalam satu doa yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, doa ni masyhur di kalangan orang pondok. Kalau orang pondok, tutup guru biasa dia baca waktu subuh. Sebelum sembahyang subuh ni doa ni Imam Ghazali memang suruh baca. Dalam kitab Ihya ada. Antaranya permulaan doa ni panjang, muka surat lebih. Tapi doa ni masyhur di kalangan ulama. Dia minta Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa talumu biha sya'si wa tuzakki biha amali wa tulhimuni biha rusydi wa taruddu biha alfitana anni. Banyak panjang cerita. Saya sebut pun jadi doa ni kau email Ghazali galakkan kita baca kalau boleh lah, tapi panjang lah, saya pun ambil pendek ya baca. Ya, kita minta kata Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhan aku minta dengan kau apa? Rahmatan. Rahmat min indika, rahmat daripada sisimu wahai Allah. Apa dia? Dengan rahmat ini tahdi biha qalbi, kamu beri hidayat kepada hati aku. Wa talumu biha sya'si, muhipun balik bagi pecah. Kita rusing, kita sedih, kita kecewa, Tuhan ipun balik. Wa tuzakki biha amali, Tuhan bersihkan segala amal kita. Bersih amal ni nombor satu sekali daripada syirik. Sebab ada orang beramal tidak kerana Allah, kerana kepentingan, kerana manusia, kerana tujuan-tujuan tertentu. Dia beri sedekah banyak sumbangan, tapi nak suruh masuk khabar. Nak suruh orang pilih dia jadi ketua. Maka dia berilah lembu, khabar, gajah, rimah habis. Dia beri belakang. Tak nak sosahu. Jadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ada orang ngajar orang. Otoriti ngajar, tapi nak kemasyhuran. Sebab tu kadang-kadang ngajar waktu bik bagi pelik. Sebab nak suruh orang ramai. Kalau pelik, kalau ramai orang yang dengar. Setengah tu kak suka banyak dah ngajar. Tak padan dengan bagi. Suka semacam. Siapa tak tahu gapo. Orang balik royak sedap weh ustaz tu ngajar. Sedap gapo dia? Tahu sedap tak khabar saja muka suka banyak. Tak boleh juga, bukan kata tak boleh suka, tapi suka ni sikit-sikit. Siapa sengi sok mau poker busu. Saja tu bukan dia nama. Ni contohnya lagu tu. Jadi apa ni? Membersihkan amalan kita. Watul himuni biha rusydi, bui ilham kepada aku dalam hidup ni, bui petunjuk supaya aku boleh jalan dengan betul. Wa ta'simuni biha min kulli su'in,
melindungi aku daripada segala kejahatan, keburukan yang berlaku. Wa taruddu biha al-fitana anni, boleh menolak fitnah yang orang nak buat kepada aku. Panjang lagi. Tapi nak ayat tu rahmat tu banyak. Dihuraikan dalam doa tu. Doa yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ashabul Kahfi ni sebelum dia tubik daripada kampung halaman, daripada rumah dia minta doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hak ni patutlah kita amal, terutama orang muda. Orang muda ni baca sokmo doa ni supaya mudah. Dia ada arah dalam hidup ni. Ngaji nak ngaji mana, nak masuk mana, nak ngundi siapa. Hak tu penting lah taranya. Sebab dengan doa ni Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk mudah cara kita memikir. Kerja buat kita gapo semua ni Tuhan tunjuk. Kemudian lepas tu lah jalanlah dia ni. Berjalan dia lari sampailah jumpa tempat gua. Masuk nusuk dalam gua, duk cokoh harap, gak muka letih, jalan jauh ni letih, akhir jenera. Tu cerita dia ni. Jenera ni Tuhan kata qadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami darabna ni kalau kita katuk lah. Mana kami letak ke atas diri mereka ni duduk dalam gua tu sinina adada, bertahun-tahun. Lama tak tahu, kemudian dalam ayat kemudian Tuhan sebut 309 tahun. Jadi pakai duduk je negara gaib. Tapi duduk ni kerana lama, tubuh kita ni kalau duduk gini dia jadi sakit. Orang sakit kalau tidur lama, dia jadi kudih, dia jadi bekok, dia jadi naik apa ni merah-merah. Maka sebab tu orang sakit digalak ke tidur atas lembek air ataupun dibalik semua. Jadi orang ni terguling dalam keadaan mati tu. Tuhan wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Kami balik dia hari ni duk gini nyengging, esok lagu ni. Jadi tubuh dia ni tak bunuh. Dia tidak bunuh pasal gerak semua. Gerak semua 309 tahun ni lama. Kita kalau tidur sehari semalam pun tak mudah dah. Sakit pinggir, sakit gapo. Jadi Tuhan buat ni. Kemudian cara Tuhan nak jaga supaya orang tak pergi ganggu ni, Tuhan letak wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi. Anjing dia ni hak nama kitmir ni duduk cakur depan gua ni. Anjing lagu mana dia duduk kan? Dua tangan dua kaki duduk depan, dia lipat dia bawah tu duduk cakur gini. Jadi orang ingat hidup. Anjing tu hidup masuk dekat tak berani, muka anjing besar. Kitmir ni nama dalam kitab lah, dalam Quran tu sebut, tapi dalam tafsir disebut nama dia kitmir. Dan dalam kitab-kitab lama disebut kitmir ni raja kepada segala anjing. Jadi kalau kita takut ke anjing, apa orang tua-tua kata, anjing ganah ke anjing beken nak mai tekan kita sebut kitmir. Royak ni raja mu ni. Jadi senyap belakang anjing. Tu orang dulu sebut, amo tak berani buat. Nya terkek dia baik kita lari je pada. Lama kita kata kitmir dia konok kita. Tu orang dulu dalam setengah kitab lah sebut. Tu guru dulu pun ada sebut ni. Bahkan Ashabul Kahfi ni ada setengah orang buat azimat. Dia tulis nama kitmir ni tengah, lepas tu dia tulis 7 orang nama ni sekeliling. Jadi supaya bulat teh gitu. Ni orang dulu kata boleh jadi azimat. Tulis ni molek, tepek muka pintu. Orang curi tak masuk dalam rumah, orang jahat tak masuk, terlindung daripada kebakaran, selamat daripada penyakit. Ni dulu. Dulu bukan ajar suruh buat tu, kalau lama pun tak suruh buat. Tapi kepercayaan setengah orang itu siapa perekat tu boleh buat azimat. Ada setengah dia tulis-tulis gulung-gulung buh pinggir. Ada setengah tu guru pondok mula jual. Tulis jual. Berapa ya pakai pinggir ataupun tepek di rumah. Nego dengan azimat. Kepercayaan orang kita dulu, cerita lama. Jadi duduk situ dalam gua ni, lama mana duduk dalam gua? Ialah 300 tahun Masehi ataupun 300 tahun Syamsiah. Syamsiah ni dalam bahasa putih dia panggil apa? Tak mari dah. Tak mari tu, dia tak mari tak boleh. Tahun ikut matahari, kiraan matahari. Solaya. 700 tahun Syamsiah. Iaitulah 300 tahun kiraan orang putih. Tapi kiraan tahun hijrah, tahun Islam ni ialah 309.
Pasal apa? Dia setiap 100 tahun dia ada tiga. 100 tahun Masihi, 103 tahun Hijrah. Pasal kita hijrah ni pendek. Bulan kita 29 dengan 30. Orang putih dia ada 30, 31. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa puasa 2 kali setahun. Kita ingat kan? Kita pernah puasa 2 kali setahun. Awal tahun, akhir tahun. Sebab perjalanan ni kita ikut pusingnya bulan. Jadi orang Islam ni kena duduk dengan bulan sokmo. Jangan duduk dengan muka lain. Turut bulan. Mana-mana pun bulan lah. Jadi orang yang bukan Islam ni dia turut matahari. Dia panggil solaya, kita dia panggil lunar ya, iaitulah tahun qamariyah. Jadi 300 tahun syamsiah, 300 tahun apa ni qamariyah. Ni tu yang sebut. Dalam ayat berapa tu? Tu yang kata mana dalam ayat mana? Tak ingat ayat nombor berapa, tak randa tadi. Wala bisufi ayat 25. Tuhan kata wala bisufi kahfihim salasa mi'atin sinin. Mereka tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun. Iaitu dah tahun syamsiah, wazdadu tis'a, dan 9 lagi, tambah 9 tahun. Mana 309 tahun qamariyah, 300 tahun syamsiah. Tu beza dia lagu tu. Jadi duduk dalam gua ni, Tuhan nak selamatnya ialah Tuhan balik. Dah letak anjing depan, siapa orang tak berani masuk. Orang pergi jumpa pun apa anjing duk cakap. Anjing tu jenera juga. Tapi bahasa jenis jenera Doraemon. Tengok cerita Doraemon. Doraemon kan dia tidur pun mata celik. Sebab tu orang tak tahu dia tidur. Tu Doraemon. Celik putih mata. Jadi anjing yang jaga depan gua ni pun bahasa jenis celik tu. Walaupun dia sebenarnya tidur ataupun mati. Jadi orang tak berani masuk tu selamat tu. 309 tahun ni selamat. Duduk dalam gua tu, lepas pada tu cukup 309 tahun jaga. Jaga ni celik mata geliak ke apa semua. Tiba-tiba serah lama tidur. Hak ni tanya, kam labistum? Agak-agak lama mana dah kita ni jenera dalam gua. Lalu seorang tu jawab, qalu labisna yauman. Kita ni baru sehari baru jenera ni. 24 jam. Dia serah baru sehari. Seorang tu pula jawab, baru setengah hari berkali. Tu dalam surah itu. Qalu kam labistum? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Sama ada sehari ataupun setengah hari. Jadi bila bangun ke apa semua ni, serah lapar dah lah weh. Teringat kau reti sana, teringat kau nasi kabu. Kau kita lah celik-celik mata, cari makan dulu. Sebab tu setengah hari dia makan dulu, tak cara semai subuh. Muka dia lapar, celik-celik mata tu cokok dah kopi. Hak mari semai subuh, tak ada wirid ke apa. Tunggu roti sana, tunggu nasi kabu. Pasal bangun tidur ni golek lapar. Jadi buat ni pun bila selik mata tidur, gak tidur pula 309 tahun. Selik mata, lapar, kita lagu mana ni? Lalu pakat pergi cari makan weh sore. Waktu bek piti. Waktu bek piti dah temu gilah. Kalau dah ada cerita tu setengah tu dia ngondi. Siapa dia nak pergi ni? Muka takut ke? Muka takut nak tubik, muka lari kau raja. Takut tubiknya ada rok belok kau. Ada SB kau apa semua ni takut. Lalu dia ngundi kena atas orang. Mung lagi bak mung ni berani sikit. Banu ni mung ni jenis cekak sikit. Tidak bahasa jenis makna galik, jalan politik duduk. Jadi bui kan ni gi. Dia pun tubik pada gua jalan pergi bandar. Gi bandar ni dia tengok lain habis tu. Tak ada habis tu. Begitulah dengan orang ngaji pacu mula kan lama. Mari-mari ni tak ada dah pondok. Telaga tak ada, pondok tak ada habis. Hak buruk-buruk tak ada berlaku dah. Itu ibarat ni baru berapa tahun baru. Hak ni 309 tahun. Jadi dia mari bertubik mana ni pelik, tak serupa langsung dengan hak dia tinggal mula. Orang pun lagu lain, maka tak serupa dia, baju pelik. Design fashion pun pelik, apa kecek pun pelik. Kecek bunyi lain, dah pelik lain kan. Sporelon ni lah, bunyi luar sikit. Bunyi luar sikit sejak ada gadget ke apa ni, bahasa perekah-rekah. Sip baik. Nak ayat nasib baik tu sip baik. Tukang dengan nasib baik. Tu bahasa lain tu masa tu. Jadi peliklah dia. Dia pergi cari kedai makan. Jumpalah kedai makan. Kalau dalam kitab tu setengah sebut kedai roti. Sebab orang dulu makan roti.
Dia tak ada nasi belau, nasi kabu buat kita ni. Jadi pergi kedai roti. Pergi kedai ni beli. Jadi orang tu kedai pelik. Orang lain pun pelik tengok ke dia sebab makan tak suka orang. Bahasa darat mari mana tak tahu ni. Dia ada orang senyum sini orang. Kita tengok dia makan pun pelik. Ada orang lagu tu baju merah, kain hijau, pakai contohnya. Tak baju merah, kain kuning. Jadi pelik tu. Jadi orang tengok, pakak tengok. Dia pun tengok pelik kau orang. Masuk dalam kedai, pilihlah makan ni. Bila pilih makan ni, orang kedai ada perhati dah pelik. Waktu ambil pitih. Bila waktu ambil pitih ni awak jamai dulu. Kalau kita jamai budak dulu, cak daun pisang. Pitih sampai Jepung. Tubik pitih ni, pitih sampai dulu. Terkejut orang tu. Dia kata, mu jumpa mana? Dia kata, jumpa mana? Kata, pitih ni aku bawa. Aku duk bawa dalam poket ni. Baru sehari baru dia kata, aku tubik kapung. Apa jadi pelik gini mu? Jadi orang geger sebab pitih ni pitih jamai dulu. Dah 300 tahun. Orang tak pakai dah pitih tu. Geger habis lepas tu dalam kedai. Akhirnya siapa kau raja? Siapa kau raja? Raja panggil dia pergi. Dia takut dan ngadak raja ni, nak lari tak boleh dong, dia ingat raja dulu. Gigi tengok raja lain. Raja hak baru ni Theodosius, nama Theodosius II. Raja Theodosius ni sebab tepuh tu 300 tahun lebih. 300 tahun lebih, raja ni raja lain suku Sakat, terkejut dia. Lalu raja soal. Orang alih hak ada pun soal tu biarlah cerita rupanya dia ni hak lari zaman dulu. Cerita tu orang tahu. Ada dalam maklumat rakyat negeri tu. Zaman dulu 300 tahun lepas zaman raja dah jahat ni, ada pemuda hok lari bawa diri, nusuk tak tahu gimana. Jadi rupanya balik semula. Kalau habis pada waktu itu. Bila kalau habis ni raja pun dia temu bawa lah tempat gua mung duk nusuk tu, aku nak jumpa dengan sahabat-sahabatmu. Gi habis pakak gi turut raja ni. Raja gi kat pakak turut habis penuh depan gua. Dia berkata duduk luar dulu, aku nak masuk panggil. Sebab takut kejut tengok mai ramai-ramai. Masuk royaklah cerita ke saya dia lagu kita ni sebenarnya tidur 300 tahun lebih dah dia kata. Kita tak tahu apa satu. Raja lah ni raja lain dah. Kerajaan lain dah, tukar kerajaan dah. Perdana Menteri baru dah. kalau bahasa kita bukan nombor 10 dah, nombor 11 12 dah. Perdana Menteri ni. Lain suku Sakat dia kata. Pelik habis saya dia pakai tubik tengok sungguh. Raja-raja lain, orang makan lagu lain ke apa semua. Jadi buahlah lebih kurang buah ni. Dia ni kata kita nak masuk mula dalam gua ni, dia kata nak ambil bagai-bagai kau tinggal dalam gua. Jadi masuk mula dalam gua tu, pakai rebus ni mari ngatuk. Dalam kitab tu sebut dia suruh ngatuk pakai tidur air mati. Jadi raja ni masuk cek meninggal dunia belaka tu 7 orang tu masuklah. Ni dia. Jadi geger masa tu ni, lalu buat tanda. Buat tanda tempat tu. Ada kata Ar-Rakim tadi itulah. Ar-Rakim tu dia buat di batu tu tulis ni. Tempat 7 orang pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan agama. Dan dijadikan tempat larangan. Raja buat tempat larangan pada waktu tu. Cerita ni masyhur ni apa? Sebab pada waktu tu ada mazhab di kalangan pengikut Nabi Isa yang tak percaya dengan kebangkitan semula. Dia kata kita ni mati-mati dah. Pakai sudah dengan gitu. Jadi tak percaya. Jadi berlaku pada zaman dia ni hidup semula. Maknanya hak sebenarnya ajaran Nabi Isa ni ialah manusia ni akan bangkit balik. Buktinya 7 orang pemuda yang dibangkitkan semula setelah dimatikan 309 tahun. Tu cerita dia. Lepas pada tu mana tempat ni? Kalau dekat kita pakat pergi. Mana tempat dia? Kalau kita baca dalam buku ada 3 tempat. Berbeza pandangan di kalangan ulama. Ada yang masyhur di kalangan orang Kristian, ialah tempat ni berlaku di Turki. Suatu bandar purba nama dia Ephesus. Ephesus ni Ephesus. Bandar tu nama Ephesus, suatu bandar lama di Turki. Learning bandar ni duduk dalam kawasan Izmir. Di Turki ni ada satu wilayah dia panggil Izmir. Orang biasa pergi Istanbul, pergi Ankara. Tapi ada satu lagi kawasan Izmir. Izmir dengan Istanbul ni kalau kita naik kapal terbang dekat 2 jam. Jauh. Kalau kita pergi dengan kereta, dengan kenderaan 5 jam perjalanan tu. Izmir ni terkenal dengan tempat besi. Hilang apa dengan lombong besi tu di Izmir. Nama tempat Izmir. Salcuk. Kawasan Salcuk di Izmir.
Ni bandar tu bandar Ephesus, jadi bandar pelancongnya. Kalau kita gila ni, duk tengok dalam kertas, tak jadi tengok dalam buku ke apa tu, dia ada lagi bangunan purba. Zaman dulu tu molek-molek lagi. Peninggalan zaman Rom dahulu. Ni satu pandangan di kalangan orang Kristian terutamanya. Ada pandangan kedua mengatakan tempat ni berlaku di Syria. Tapi tidak disebut dengan jelas. Syria ni kawasan mana. Tapi yang ketiga yang masyhur di kalangan kita orang Islam dan dipersetujui oleh para ulama. Ulama pernah buat persidangan, tak silap saya tahun 90 berapa masa tu. Betul ke apa semua pandangan-pandangan, akhirnya ulama bersetuju kawasan Ashabul Kahfi sebenarnya ialah di Jordan. Di Jordan lah ni. Kalau kita pergi Jordan ni daripada Amman tu tak berapa jauh. Tak sampai sejam rasa naik kereta. Sampailah tempat tu di Jordan. Jadi kedudukan gua tu menepati apa hak Tuhan sebut dalam Quran. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, muka gua ni dia tidak ngadak tari. Tari ni kalau naik pagi dia litah gua. Dia litah gua, dia turun. Dia tidak kata suluh, derek dalam gua. Jadi gua ni duduk gini, tari ni naik gini, meleteh. Jadi sebab itulah cahaya tu tak masuk dalam gua. Tak masuk cahaya itulah tidak usuknya tubuh orang hak mati ni. Sebab kalau matahari tu suluh betul, dia boleh menyebabkan usuk tubuh badan orang duduk dalam gua. Lepas tu depan tu pula dia luah macam tasik. Wah tu. Kalau kita pergi di Jordan ni memang nampak depan tu memang lahar. Lahar macam pagar besar kita patut nampak macam ada tasik depan. Tu ciri-ciri yang ada ni kata ulama setelah bicara apa semua sekali menepati dengan apa yang disebut dalam Quran. Tak sebut dalam Quran. Wasyamsu iza tajawazat. Apa ni dalam ayat tu kata wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim. Matahari ni bila naik dia tidak suluh dalam gua tersebut. Wa iza gharabat taqriduhum zata shima. Bila dia turun pun dia tak suluh dalam gua. Jadi gua ni gelap semua. Gelap jadi supaya duduk dalam bilik sejuk. Dalam bilik sejuk jadi sebab tu tubuh ni tidak usuk. Ni antara perbincangan yang disebut. Jadi sebab itulah ni kalau orang pergi nak pergi melawat Ashabul Kahfi ni, orang biasa pergi ke Jordan. Daripada Amman tu tak berapa jauh lah. Anak-anak kita ngaji di Mesir, ngaji di Jordan ni biasanya demo pergi situ. Jadi ini kisah Ashabul Kahfi ni yang bilangnya dia tu sebut dalam ayat 22 yang masyhurnya kata ulama ialah 7 orang. 7 orang. Wa yaquluna sab'atun. Mereka berkata ada 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang kelapailah anjing mereka. Sebab tu dalam setengah riwayat Melayu disebut wali 7. Wali 7 ni biasanya merujuk kepada Ashabul Kahfi. 7 orang semua sekali termasuklah anjing dia tu. Itulah cerita yang pertama. Ayat 9 hingga ayat 20 ni. 20 ni nak jadi pengajar Kalau kita nak hurah ni panjang lagi. Antaranya hak pentingnya orang-orang muda ni sanggup tinggal kemewahan hidup, sanggup tinggal kesenangan, sanggup tinggal dunia kerana nak menyelamatkan agama. Kalau dia duduk dengan raja, dia senil ni. Boleh harta, boleh pakat, tak susah. Tapi dia rela lari. Tinggal segala harta, lari, bawa diri, walaupun dia tahu nyawa dia ni terancam. Kalau kena igat, mati. Hukumnya dia mati. Tapi dia sanggup pasal hak pentingnya akidah. Pentingnya agama. Jadi ini pengajaran besar kepada kita. Dan inilah antara tujuan surah Al-Kahfi ni. Yang Nabi suruh baca sangat ni sebab dia nak royak kepada kita kepentingan akidah lebih daripada benda-benda lain. Sebab itulah saya sebut dulu, seorang ulama besar daripada India, Abul Hasan Ali An-Nadawi, dia pernah tulis kitab tafsir khusus tentang surah Al-Kahfi. Satu kitab khah. Dia sebut kitab ni terjemuh dia tulis dalam bahasa Urdu, terjemuh dalam bahasa Arab, terjemuh dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab tu dia sebut apa ni? As-sirat, pertembungan bainal Islam wal Maddiyah, antara Islam dengan kebenaran. Dalam bahasa Inggeris dia sebut pertarungan antara iman dengan kebenaran. Pasal cerita ni, isi cerita pak-pak dari surah Kahfi nak cerita pertemuan iman dengan benar, dengan dunia. Sebab itulah Nabi suruh kita baca surah Kahfi nak ambil pengajaran. Sebab akhir zaman ni cabaran besar kita lah Dajjal. Yang mari pikul dalam kitab lama tu dia sebut pikul dunia atau baru. Dajjal ni pikul dunia. Mu nak gapo aku berlaku.
Pola ni tak ada roti, aku nak beli roti. Tak ada telur, aku nak beli telur. Tak payah pergi India. Mu tak ada beras, aku beli beras. Mu nak gapo? Tu bandingin no ayat dajjal ni gapo manusia no. Jadi kalau manusia ni mengejar kebenaran, cari dunia, memang akan rusak. Akan jadi sesatlah. Tapi kalau orang letak agama depan, insya-Allah dia tak tukar agama dia dengan roti. Dia tak tukar agama ni dengan telur. Dia tak tukar agama ni dengan beras. Ini antara pengajaran. Dan kita akan baca lepas ni sosok lagi cerita. Lepas pada ni cerita pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun. Seorang kaya, seorang yang tidak kaya. Jadi kita berhenti dulu. Setakat tu habis cerita. Kalau kita sambung ni tak ada sudah. Kecuali kalau nak pergi sampai pukul 10. Jadi kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita. Dan kita berdoa supaya Allah memberikan taufik dan hidayah. Cuma minggu depan ni tak ada kuliah dah. 1 hari bulan ni saya ada urusan. Jadi tak ada kuliah, insya-Allah kita akan sambung 8 hari bulan. Minggu yang kedua bulan sebelah, insya-Allah kita sambung. Kita berhenti setakat dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma farrij jam'ahum wa shattit shamlahum wa badid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim fa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.